Jadi kalau esok adalah hari raya, hari ni hari wukuf, jadi kita ni daripada Arafah ni. Jadi sekarang katalah kita singgah di masjid mana-mana dan ada rasanya itu kita bicara. Bicara apa tak bicara lagi. Untuk bermalam di Muzdalifah ni selalunya jemaah haji, kalau yang Malaysia punya mengikut tabung haji, mereka akan diarahkan untuk bergerak ke Mina selepas sembahyang maghrib, selepas jatuh matahari. Bukan sembahyang maghrib, saya dah sebut, jatuh matahari. Dan tabung haji kalau ikut, dia tak suruh sembahyang maghrib di Arafah, dia suruh kita jamak takhir ke Mina, walaupun syarat jamak tak cukup. Sikit nak syarah hak tu lagi, takut tuan-tuan kelas pening dengan bab jamak pula. Macam mana pun dia punya syarat mula-mula macam tu. Tapi asal nak sebut ialah selalunya untuk bergerak ke Muzdalifah ni adalah selepas terbenam matahari 9 Zulhijjah tu, nak masuk malam raya. Waktu tu ialah waktu bergerak ke Mina. Bergerak ke Muzdalifah. Jadi kalau boleh lah dengan bahasa ke Mina sekalipun, tapi on the way nanti kita akan jumpa lah yang ni, Muzdalifah Kalau dalam peta perjalanan katalah contoh gini, kita ke Arafah daripada Mekah, kita punya hotel apa, kita akan ke Arafah dulu. Lepas Arafah nanti destinasi ujung ialah Mina. Semua sebelum ke Mina, nak ke Mina tu dia dalam 13 hingga 15 km je, tak silap saya. Untuk pergi ke Mina tu nanti on the way akan lalu di Muzdalifah. Dan Muzdalifah dia ialah sempadan antara Arafah dan Mina. Lepas Arafah, keluar pada Arafah, Muzdalifah dia. Macam kita Malik Nawar dengan Tanjung Tualang, ada tak antaranya? Ada? Kampung-kampung tu sakit lah kan, tapi atas nama daerah besar Malik Nawar, daerah tepi dia ke sana ni apa? Tanjung Tualang. Ya, betul. Awak ke orang sini mana tak tanyalah. Saja untuk bagi faham sempadan itu je. Tak faham Malik Nawar dengan Tanjung Tualang pun lantak lagi lah. Pasal kita nak fahamkan Mada Arafah dengan Muzdalifah tu kan. Baik. Jadi mesti bermalam di Muzdalifah ni pada separuh malam yang ke-10. Jadi malam 10 ialah malam raya dengan syarat. Jadi ada syarat. Syarat ni yang antara kena jaga. Bila? Syarat dia kena jaga jika sudah ia orang yang nak bermalam di Muzdalifah ni, ataupun ia orang nak melaksanakan haji ni, dia mestilah sudah wukuf di Arafah dulu. Jadi mestilah bermalam di Muzdalifah dibuat setelah selesai wukuf. Jadi wukuf boleh atau sudah boleh dilaksana bermula daripada gelincir hari Arafah. Tu saya sebut buat bandingan. Misal kalau dengan kita ni ada di Arafah, kita ni hari ke-9, esok hari raya, Zuhur tadilah waktu untuk boleh kita pergi wukuf. Okay. Cuma selalunya kalau tabung haji, dia akan diperintahkan, Al-Jemaah Haji Malaysia akan diperintahkan untuk pergi ke Arafah selepas sembahyang asar, selepas asar. Memang dia kalau ikut siang saja, malam saja, macam mana kita bicara bab wukuf itu dah memada dalam bab wukuf. Tetapi sunat menghimpunkan wukuf itu antara siang dan malam. Itu yang siang kita pergi lepas asar, lepas tu masuk je maghrib, masih berada di Arafah. Jadi maghrib masih ada di Arafah. Lepas tu baru berangkat, sama ada nak sembahyang maghrib dulu di Arafah ataupun sebaliknya. Sebaliknya maksudnya jalan dulu. Pasal waktu maghrib itulah macam mana pun dia pendek tu. Kalau saya uruskan tabung haji, kalau saya punya jemaah, saya akan suka lagi bagi arahan selesaikan sampai maghrib dulu. Pasal apa-apa pun di jalan kita dah sembahyang maghrib siap dah. Mati ke apa ke dah selesai lah, tak ada masalah lah. Sikit bobi bahasa itu. Macam mana pun kalau orang yang memang ada jarak untuk boleh jamak, dia boleh jamak. Tapi kalau tak cukup syarat jamak, maka tak boleh jamak.
Jadi untuk boleh jamak tak jamak, kena pergi taubat lain, mengaji balik bab jamak. Jenuh ke dah ngulang tu. Pasal kita bila tak mengaji elok tu tuan-tuan, tu yang nak buat haji, dah faham bab haji, tapi untuk faham haji banyak perkara yang sebelum daripada haji dah kena faham. Tiba-tiba nak faham dalam masa ngaji haji juga, tu yang tumpah tu. Tak dan menyut-renyut masuk. Bab ni tak faham, bab wuduk tak faham, bab ni 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 tak faham. Tu nak masuk bab jemaah pula tak faham, tak faham, tak faham. Nak ngaji bab haji habis semua tak faham. Tu yang dia kena mengaji daripada bawah. Sikit bahasa itu. Macam mana pun nak sebut ialah, jadi kita punya perjalanan, plan pergerakan tu ialah daripada Arafah nak ke Mina, on the way singgah ke Muzdalifah. Okey. Jadi syarat dia mesti wukuf di Arafah dulu. Baik, bila dah wukuf, apa nak buat? Maka manakala turunlah orang yang wukuf, kemudian daripada sudah jatuh matahari, turun ke mana? Ke Muzdalifah. Maka apabila sampai kepadanya Muzdalifah, jika belum lagi masuk setengah malam, wajib ia berhenti padanya hingga mabit padanya. Ayat kitab lama je ni. Jadi apa yang sebut? Arafah, faham daripada kata kita berangkat daripada Arafah lepas terbenam matahari, maksudnya bergeraklah selepas masuk maghrib di Arafah. Maksudnya maghrib masih ada di Arafah. Pasal apa? Nak ambil pendapat ataupun nak pelihara khilaf daripada sebagai ulama yang mewajibkan wukuf biar dapat siang dan malam. Walaupun kalau ikut jumhur ulama mengatakan cukup sama ada siang saja atau malam saja, tapi biarlah dapat dua-dua. Baik. Jadi bila dah ada dia maghrib di Arafah, selesaikan dulu sembahyang maghrib apa? Lepas tu baru berangkat jalan nanti akan masuklah kawasan Muzdalifah. Tu yang dia sebut ni. Pasal bila sampai di Muzdalifah, syarat untuk bermalam mesti berada di Mina lagi lah. Di Muzdalifah pada separuh malam yang kedua. Sikit kita sebut contoh tempoh masa, maghrib pukul 7, subuh pukul 6. Katalah untuk mudah kira kan. Subuh pukul 6. Jadi 7 ke 12 ada 5 jam, ke 6 jam. Jadi 11 jam antara maghrib ke subuh. Jadi kalau bagi 2 ada 5 jam setengah. Jadi separuh malam yang kedua adalah 12.31. Itu 1000 jam macam itulah. Jam ubah-ubah lah kan. Boleh faham kan? Untuk cerdik-cerdik belaka kan. Bukan tak lulus SPM kan. Bopi dengan bahasa itu. Pasal kadang-kadang ajar matematik macam pandai orang punya. Nombor 1, 2, 3 tak kena. Allah, tu nak mengaji lagu mana? Baik. Jadi 12.30 untuk sah bermalam Muzdalifah. 12.30 masih ada di Muzdalifah. 12.31 masih ada di Muzdalifah. 12.32 pop langkah sepadan, masuk dah ke sepadan Mina. Sah. Pasal bermalam tu istilah saja, bukan syarat mesti kena tidur. Bawa bantai, bawa tilam, lagilah teruk tu. Tak syarat tu. Dan mesti lain ni. Tak. Bermalam ni dengan mana berada di situ pada waktu malam. Dengar syarahan bahasa tu. Mabit tu daripada bata ya bi tu baitan, mabitan. Jadi mabit dengan mana bait dengan mana berada di situ pada waktu malam. Dan bila malam, atas sebut ulama untuk nama malam dia mesti di sepusat ni, mesti malam separuh yang kedua. Baru nama bermalam. Bahasa Arab disebut bermalam. Macam kita sebut bahasa Arab asbaha berpagi, amsa berpetang, bata bermalam, zalla bersiang. Apa makna bersiang, bermalam, berpagi, berpetang, berimbuhan macam tu. Tu dalam bahasa Arab dengan makna masuk pada waktu tersebut. Jadi kalau berpagi
ada doa yang Rasulullah ajar ke kita, baca doa begini waktu subuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Tak bisa dengar saya khabar. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa lagi kalimah seumpama itu. Saya nak fokus pada perkataan asbahna. Terjemahnya apa? Berpagi kami. Apa maksud berpagi? Kami masuk waktu pagi dalam keadaan Islam. Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna ala kalimatil ikhlas, atau seumpama itu. Begitu juga bila petang, amsayna ala kalimatil ikhlas. Jadi amsay dengan makna berpetang. Apa makna berpetang? Maksudnya masuk waktu petang. Lepas tu bila sebut bermalam di Muzdalifah, apa makna bermalam di Muzdalifah? Maksudnya berada di Muzdalifah pada waktu malam, dan malam itu mestilah separuh malam yang kedua. Apa maksud malam kedua? Maksudnya malam itu divide to two parts, first part and second parts. The first part ialah malam pertama, the second part ialah malam kedua. Macam mana nak kira first part dengan second parts? You divide it from subuh, from maghrib, between the maghrib and subuh time. Okey. Saja tu ada kena bagi syarah itu. Wow, jelas. Saya ngaji dulu tuan-tuan, ustaz ajar selamba. Boleh lah kan, tapi tak mantap. Saya ngaji dulu, saya macam berbulu je. Nak marah pun tak boleh. Nak tanya lebih, awak pun tak tahu nak tanya apa. Pasal awak pun tak bisa ngaji buat haji. Tapi bila saya ngaji, saya faham tuan-tuan. Oh, saya kata tak boleh ajar macam tu. Ustaz dulu ni pengot lah awak ajar gitu. Orang tak faham, aku yang tak faham antaranya dulu. Jadi bila saya ajar, tuan-tuan saya ajar macam tu. Tuan-tuan tak faham juga, memang nak sepak tu. Memang cuai kot mana tu. Pasal saya ngaji dulu, orang yang ngajar saya tak ajar macam tu. Satu, saya kadang-kadang jealous kat tuan-tuan. Jealous pasal apa? Saya ajar kat tuan-tuan, saya susah payah ajar untuk bagi tuan-tuan faham. Tuan-tuan buat buat sadin ni, kau tampak lagi kau tahu. Saya dulu nak mengaji sebenarnya susah payah. Kita nak mengaji, ustaz buat yang mengajar. Sikit saya sebut tu. Tu yang saya geram kadang-kadang tu. Tu yang balun sungguh-sungguh. Geram. Pasal kita ajak, kita nak faham punya susah tu. Butuh ajak sungguh-sungguh nak bagi orang faham. Memang tak mau dengar. Oh, bunyi. Okey. Jadi bermalam tu maksudnya masuk waktu malam, dan mesti malam tu separuh malam kedua. Apa malam kedua? Malam kedua tu. Istilah malam kedua tu, ataupun separuh malam tu. Kira subuh lagi, kira maghrib, kira subuh bagi dua. Satu ialah waktu untuk dikira separuh malam yang kedua. Walaupun ada hanya 1 minit ataupun 30 saat, bahasanya walaupun sebentar saja, atas nama keberadaan ada di situ, sekalipun tak tidur, tak lelap, tak pejam, tak berhenti, tapi berada di situ, selagi tak langkah daripada sepadan ke Mina, masih berada dalam Muzdalifah, sah untuk nama bermalam di Muzdalifah. Itu adalah syarat yang kena faham untuk sekurang-kurang bermalam di Muzdalifah. Okey, siap. Jadi kalau tak ada macam tu, maksudnya tak bermalam. Tak bermalam maksudnya nanti telah meninggalkan wajib haji. Meninggalkan wajib haji kena bayar dam. Baik, yang tu yang dia kata bila kita dah sampai awal, dah belum masuk setengah malam, wajib berhenti padanya hingga mabit. Istilah mabit maksudnya macam mana? Berlalu separuh malam, dan malam tu malam yang kedua. Ni sepusai ni daripada waktu malam yang malam raya itu. Maka manakala masuk setengah malam, bila dah masuk dah waktu, harus ia orang yang buat haji ni, ataupun ia orang yang dak duk bermalam di Muzdalifah ni, ia berjalan turun ke Mina. Boleh lah. Pasal apa? Pasal syarat bermalam dah dapat, dah sah dah nama bermalam di Mina. Jadi terlepas dah satu dam, wajib haji satu dah selesai. Itu sekurang-kurang. Cantik macam mana?
Kalau nak cantiknya tunggu di Mina tu biar sampai subuh masih di Mina lah dah. Di Muzdalifah biar sampai subuh di Muzdalifah, sembahyang subuh di Muzdalifah. Tu cantik, comel sekali. Duduk di Muzdalifah buat apa? Hak tu lah kita kena susun kita punya ibadat. Susun lah. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, masa tu dengan berjalan ni, dengan letihnya orang ramainya. Kok tuan-tuan tak biasa berjalan jauh-jauh, tak biasa musafir, tak pergi berjumpa, tak biasa duduk dalam crowd yang ramai. Kita tak biasa tuan-tuan, kita tak berasa susah payah tu. Tapi kalau kita biasa duduk tempat orang biasa, orang ramai tuan, kita akan dapat rasa letih dan susah payah lah. Antara dia tandai. Memang makan kena kontrol tuan. Kalau tak jenuh berulang tandai. Saya biasa ikut jemaah tabligh tuan, pergi duduk seminggu. Masa tu saya pergi kat Thailand. Nak kencing 2 hari sekali kencing. Bukan tahan, memang bagi tak kencing. Macam mana bagi tak kencing? Dah agak gila bawa minum. Dia tak boleh minum macam mana rutin harian minum. Tak boleh. Maksud apa? Jenuh ulang tandai. Wuduk pun sama. Dah ketandai nak wuduk tuan, nak beratok wuduk tu dia. Macam mana supaya tak gaduh tandai, wuduk boleh tahan lama? Macam mana? Kurangkan makanan dah. Memang selesa. Boleh, elok. Kan gaduh. Mata pun tak apa letih mengantuk. Pasal dia bila kurang makan, kurang tidur, kurang nak ketandas, macam tu sikit. Satulah ni, yang ni letih pun letih lah. Tu letih pula, macam mana nak kawal tu? Kalau ada kemudahan, best lah. Tapi jangan tak tahu, nak cari benda susah, memang kena bersusah. Okey. Macam mana pun nak sebut tuan-tuan, masalah Mina tu, Mina lagi. Masalah bermalam di Muzdalifah tu, mestilah berada separuh malam yang kedua, dan sebaik-baik keadaan adalah tunggu sampai subuh di Muzdalifah. Okey, yang tu tak faham tu. Okey, dah faham tu, dengar sikit. Tabung haji, dia daripada Arafah, dia terus bawa pergi bah dia pergi Mina. Memang lalu Arafah, tapi Arafah lalu dalam pukul 9, 10 tu. Kadang awal lagi 8.30 lalu lah. Bukan 8.30 lalu, 8.30 dah sampai. 8.30 kita lah, lebih kurang tu. Dengan bahasa lain, kadang-kadang tak dan isyak lagi sampai dah bas pergi ke Mina. Sampai dah. Padahal Mina ni dah istilahnya lajak lah. Macam daripada, nak bagi contoh lajak lah. Simpang jalan besar nak masuk sini, panggil apa? Sini Tanjung Tualang. Bukan Kampung Gajah. Tak, daripada jalan besar ni, jalan kampung ni. Kuala Dipang. Dipang kan? Kuala Dipang. Simpang 3 Kuala Dipang tu, yang ada Caltex tu. Sepatutnya main Masjid Masjid Nawar. Masjid Nawar ni katalah Muzdalifah, tapi dah ke Mina. Mina tu Tanjung Tualang. Mesti ada kat sini pukul 12, separuh malam kedua. Tapi awak dah sampai Tanjung Tualang, buat macam mana? Patah balik lah. Dan jangan tak tahu, tabung haji tak patah balik. Pasal bas lawan arus dia tak pergi kan, jam. Bukan 2-3 orang pergi haji kan. Juta-juta oi. Tuan-tuan dah jalan, dah sampai sana, dia tak patah balik. Untuk macam mana nak patah balik? Jalan kaki lah weh. Kalau tak jalan kaki macam mana? Tuan-tuan pergi lah duduk Mina, tak ada masalah. Haram jadah tu tidak. Tapi tuan-tuan telah meninggalkan bermalam di Mina. Mina lagi meninggalkan bermalam di Muzdalifah. Tuan-tuan kena bayar dam. Faham itu lah? Itu tak faham tu. Tentu tak faham. Tentu tuan-tuan kalau pergi kursus haji, kalau ada ustaz hak bengong tu, dia kata tak apa tuan-tuan, tak payah tinggal. Tak payah tinggal lagi. Tak payah duk buat bermalam di Muzdalifah ni. Terus je ke Mina. Ada pendapat kata tak wajib bermalam di Muzdalifah. Tuan-tuan jumpa ustaz tu sepa, bengong. Ajar haji bukan untuk bagi sah haji, tapi ajar bermudah-mudah dengan haji. Pasal zaman ni tuan, banyak sangat pahaman bermudah-mudah dengan agama ni, banyak sangat.
Ni nak musim raya haji ni, tengoklah, bermudah-mudah bak korban ni banyak sungguh. Saya nak main hari singgah kat rumah mak menekan. 1001 cerita apa yang dalam TV. Tentang bak korban, tentang bak haji ni, Allah, letih dengar. Tengah tamat dekat nak raya esok tuan dengarlah penjelasan haji daripada TV. Macam mana. Dia panggil lah penceramah dia, tuan dengar tengok. Dengan tuan duk mengaji, dengan saya duk baca kitab ni. Dengan saya kita duk baca kitab pun ada. Baca kitab tu faham elok, saya cuma bagi penjelasan aja. Betul. Tuan tengok esok yang dia syarah dalam TV dulu ke mana. Sama tak sama? Itulah yang kata kena mengaji, berguru, berkitab tu baru kita nampak biar benar tamu haji, kita boleh cakap itu. Biar benar tamu haji, sewil ni. Boleh kata sewil tamu haji, kenapa? Tak betul. Satu kita mengaji kan, tu disiplin ilmu besar tu sepatutnya. Pasal zaman kita, zaman belakang ni Rasulullah isyarat banyak adalah hadis-hadis dia. Zaman belakang ni zaman fitnah bab ilmu. Berapa ramai orang yang menyesatkan dalam bab ilmu. Sama ada ilmu akidah, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Banyak tuan, banyak sangat orang-orang yang istilahnya menyesatkan dalam bab ilmu ni. Baik. Jadi asal yang sebut, kalau dah berada mabit di Muzdalifah istilahnya, dengan apa yang kita dah sebut tadi, haruslah dia berjalan turun ke Mina. Itu yang saya panjang tadi. Kalau katalah dah sampai ke Mina, tengok awal lagi pukul 9 malam, dah sampai dah di Mina. Memang wajib bermalam di Mina, tapi di Mina bukan malam raya. Mina ialah malam 11, malam 12, malam 13. Ni Mina dah awal sampai. Jadi Muzdalifah pun dah lepas. Sedangkan untuk nama bermalam tak cukup lagi. Patah balik Dengar, ada jawapan-jawapan bodoh macam ni. Tak buat haji, tak suruh patah balik pun. Dia memang tak sedia bas pun. Dia memang tak kata apa pun. Jangan buat bodoh. Tu kena mengaji. Satu tuan-tuan dia tengok semayang tak ada. Kerajaan tak suruh semayang. Kerajaan tak suruh semayang pun suruh. Tak suruh pun semayang subuh. Takkan nak kata itu. Dah kerajaan bodoh. Dia tak suruh semayang, takkan tuan-tuan nak kata kerajaan tak suruh pun. Kerajaan tak suruh pun ngaji agama. Kerajaan tak suruh pun ngaji akidah ahli sunnah wal jamaah. Tak biasa ajak pun. Yang ada tu pengantuan agama Islam, pengantuan agama Islam. Lu tengok forum berdana tak ada pun kuliah tauhid, kuliah tasawuf, kuliah fiqh tak ada pun. Jangan buat bodoh. Sikit saya nak bubuh ayat-ayat macam tu. Baik. Pasal ramai ayat-ayat orang-orang pergi belajar haji yang dah lah pergi belajar masa tua. Baru nak dengar, telinga baru pekak. Faham pun tak apa mantap. Habis tu dia buat bodoh gitu pula. Jaga elok-elok pasal kita wajib tahu dengan ada ilmu, dengan ibadat yang kita nak buat. Siap. Dan jika ia berjalan turun ke Mina, jika ia duduk hingga subuh, itulah yang afdal. Kata dia, dan jika ia berjalan turun ke Mina. Jadi harus ia berjalan turun ke Mina. Habis selesai tu. Dan jika ia berjalan turun ke Mina. Kalau nak pergi jalan turun ke Mina, dia sebut satu pernyataan. Jika ia duduk hingga subuh, itulah yang afdal. Kalau duduk di Muzdalifah sampai subuh, itu lagi afdal. Bahkan semayang subuh di masjid yang ada di Muzdalifah. Di Muzdalifah ada satu masjid besar kan? Lagi, maka ia semayang subuh di Muzdalifah pagi itu faham semayang subuh lah. Kemudian ia mengambil anak batu 7 buah qadar besarnya seruah anak jari. Cari 7. Yang ni disuruh cari 7. Kalau kita duk ngaji dulu, tuan guru suruh cari siap-siap 70 semua. Ya, 21, 63 ya. Batu yang diperlukan kalau kita buat haji ni untuk selesaikan semua bab melontar adalah 70 biji batu. Maksud apa? Tengok, sebut sekali lalu 70 tu.
Dan dia sudah sebut tu siapa? Pasal disuruh kutip batu dekat Muzdalifah ni. Muzdalifah ni tempat kutip batu. Di mana nanti ada tempat dia, tuan-tuan lalu jumpa. Memang semua pakai kutip batu tu. Dan aneh tuan-tuan, pada dulu orang kutip batu ambil ni tak luar-luar dah banyak tu. Apa cerita ni tentang kutip batu? Baik, mana dia 70 batu yang kita nak pakai? Baik. Lepas malam raya tu sampai di Mina, lepas kita bermalam di Muzdalifah, katalah kita sembahyang subuh di Muzdalifah, lepas subuh turun ke Mina, hari raya itu kita akan terus ke Jamratul Aqabah, melontar 7 biji batu di Jamratul Aqabah. Jamrah ni ada 3, Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah nisbah daripada Arafah adalah jarak yang paling jauh sekali. Maksudnya kita akan jumpa Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah, hujung ni. Dan Jamratul Aqabah ni macam mana nak kenal Jamratul Aqabah adalah yang paling pelik daripada 3 ni. Pasal dia semi bulatan. Dia punya tempat melontar tu hanya separuh. Lepas tu separuh lagi di dinding. Jadi dia berbentuk separa bulat. Kalau Jamratul Ula, Jamratul Wusta dia bulat, lingkung. Tak faham tanya lain, saya sebut apa tu. Jadi hari raya, pagi raya tu melontar Jamratul Aqabah sahaja 7 biji batu. Jumrah lain tak ada. Habis. Betul bila lagi nak melontar? Jumpa nanti, cuba sebut awal untuk kata batu 70 tu. Hari 11 lontar lagi. Syarat mesti selepas gelincir matahari. Masuk melontar untuk setiap hari tasyrik adalah selepas gelincir matahari zuhur hari tersebut. Jadi hari 11 masuk waktu melontar bila gelincir hari 11. Hari 12 gelincir hari 12, 13 hari gelincir hari 13. Baru masuk waktu melontar untuk hari tersebut. Dan hari 11, 12, 13 melontar bukan saja pada Jamratul Aqabah, tapi melontar pada tiga jamrah. Ula, Wusta dan Aqabah. Jadi Ula, Wusta, Aqabah satu-satu tu 7 batu. 7, 14, 21. 21 kali 3 63. 63 campur dengan Jamratul Aqabah hari raya hanya 7 batu Jamratul Aqabah. 70. Nak tunjuk 70. Sampelnya CP tu. Tuan-tuan tak faham tanya lain. Boleh faham tu rasanya. Saya tahu tuan-tuan semua bukan OKU. Kalau OKU kot saya kena tulis buat rajah apa. Tapi tuan-tuan cerdik-cerdik belakang dengar sekali pun boleh hafal. Siap. Jadi pergi cari batu itu. Kalau tak pun cari 7 je. Pasal apa? Pasal sagi berjalan nak pergi melontar Jamratul Aqabah, tak gaduh terhegi-hegi cari batu. Yang ni yang dikatakan sediakan payung sebelum hujan patah lah. Dia orang kata Mekah hujan juga kan, nak kena beli payung kan Ustaz? Bengong aku sebut pepatah bahasa Melayu, hampa duk faham suruh bawa payung sikit. Kadang-kadang mengaji kan dia ada agak miss tu sikit. Masa duk sebut kata bab kata pepatah tu dia tak dengar dia. Oh payung tu kena standby hujan kan. Oh lah sikit-sikit lah lawak-lawak sambil tu tuan tak gelap tak apa. Saya bukan buat lawak benar tapi nak kata ada orang mengaji dia cuai macam tu. Baik. Dan batu ni dia cari batu mana? Batu ni saiz dia besarnya seruas anak jari. Apa seruas anak jari Satu-satu macam batu kita lastik burung zaman kecil-kecil tu. Macam tu. Batu macam kalau orang bancuh simen tu batu granit buat bancuh simen tu. Macam tu lah batu tu lah. Saiz dia lebih kurang tu. Tuan-tuan nak buat batu bata 7 ketui ikut tapi bawa 7 ketui lenguh kat tuan. Susahlah tak ada beban. Janganlah dicari beban. Tak ada beban batu digalas, tak ada kojek buat habis. Okey, siap. Senang je tu maklumat tu, saja gurau sambil-sambil. Maka berjalanlah ia hingga sampai ke Masy'aril Haram. Baik. Bila jalan-jalan cari batu tu, dia akan ada destinasi akhir Muzdalifah sebelum sampai ke Mina. Nama tempat tu Masy'aril Haram.
Kawasan ni sekarang telah didindingkan, ditembokkan dan ada pintu gerbang besar. Ditulis Masy'aril Haram dan ditulis ayat Quran. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Tak kena. Fa idza qadaitum